سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. معاصي اللسان. ومعاصي اللسان كثيرة أيضا مثل الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره وإن كنت صادقا والنميمة والكذب والشتم والسب واللعن وغيرها. Baik. Kata musannif rahimahullah, ma'asil lisan wa ma'asil lisani kathiratun aidan, dan maksiat lisan itu banyak juga. Dimula masuk kepada maksiat lisan. Sebelum ni maksiat ain. Bukan dia. Sebelum ni apa dia? Perut. Jawarih. Wa amma ma'asil jawarih. Kita masuk apa mana? Perut kan? Ma'asil batni. Jadi ada 7 anggota yang disebut pada awal kitab Al-Akhlaq ni. Ada 7 anggota yang perlu dijaga. Antaranya mulut, yakni al-lisan, lepas tu mata, lepas tu telinga, lepas tu perut, lepas tu kaki, tangan dan juga faraj. Jadi ini yang kedua lah, ma'asil lisan. Jadi dia datangkan contoh-contoh maksiat-maksiat lisan. Ini maksiat-maksiat yang sabab dia adalah lisan. Dan lisan ini seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, saghirun jirmuhu, azimun ta'atuhu wa jurmuh. Dia punya jirim dia kecil ya. Tapi dengan jirim yang kecil inilah sesuatu boleh jadi satu dosa yang besar. Boleh jadi satu dosa yang sangat besar. Dan dengan jirim ni juga, yang kecil ni jugalah boleh jadi kita boleh buat satu taat yang sangat besar. Sebab apa? Al-iman la budda minan syahadatain. Jadi tak dapat tidak daripada kita an-nutqu bil lisan. Sebut dua syahadah tu, bi syahadatain tu bil lisan. Begitu juga nak bawa kepada kufur pun boleh juga dengan lisan. Dan itu adalah dosa besar. Jadi di antara maksiat-maksiat lisan adalah mislul ghibah. Mislu al-ghibah. Apa dia ghibah? Kata musannif, wahiyya al-ghibah tu dzikruka akhaka al-muslim bima yakrah. Iaitu menyebut oleh kamu akan saudara kamu yang muslim, menyebut dengan perkara barang, dengan sesuatu yang ia benci. Menyebut sesuatu yang ia benci, maka itu termasuk di dalam ghibah. Wa in kunta shadiqan, dan jika kamu adalah orang yang benar. Benda tu betul, tapi kawan kita benci, tak suka bila disebut tentang perkara tersebut. Sama ada kekurangan
dalam semua benda lah. Kekurangan pada diri dia ke, pada percakapan dan sebagainya. Semua tu termasuk di dalam ghibah. Dan ghibah ni bukan saja daripada mulut, tengok dalam dia ada sebut sikit. Wa min ma'asil lisan al-ghibah wa hiya afatun 'azimatun min afatil lisan wa hiya dzikruka ghairaka bima yakrah sawa'un dzakartahu bi lafzika, sama ada kamu sebut akan dia dengan lafaz kamu ataupun pada tulisan kamu, ataupun kamu buat rumus ataupun kamu buat isyarat ilaihi bi'ainika, buat dengan mata, ataupun dengan tangan kamu, ataupun dengan kepala kamu. Dhabit dia kullu ma afhamta bihi ghairaka nuqsana muslimin fa huwa ghibatun muharramah. Apa ni, tiap-tiap sesuatu yang kamu bagi faham dengannya akan orang yang selain kamu, bagi faham akan kurangnya seorang muslim tu, maka itu adalah ghibah yang muharramah. Begitu juga muhakah ni kita macam hikayatkan balik apa orang tu buat. Contoh kawan tu jalan tempang, lepas tu dia buat dengan kawan ni, dia buat tempang ke, dia buat jalan tempang. Dia tiru cara cara jalan orang tu. Jadi haram tak? Hukum dia haram, hukum dia berdosa. Apalah perkataan ke, suara ke, dan macam-macam lagi. Maknanya bila dia meniru macam tu, maka itu bawa kepada dosa. Jadi dan ghibah ni pula ada tempat-tempat yang diperbolehkan ghibah. Ada tempat-tempat yang diperbolehkan ghibah. Macam menipulah, kita mula-mula kita akan mengaji asal hukum dia apa dia? Asal hukum adalah haram. Menipu hukum dia haram. Lepas tu ada hukum tempat-tempat yang dibolehkan menipu, ada tempat yang dibolehkan menipu. Maknanya menipu tu nama menipu tapi tidak berdosa. Tapi tidak berdosa. Lepas tu ada orang kata tipu wajib, ada kata tipu sunat. Jadi sebab dia melihat kepada maslahah yang lain. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut laisa bil kadzdzab man yuslihu bainan nas. Tidak dibilang orang yang menipu, orang yang memperdamaikan antara orang yang manusia yang bergaduh. Contohnya si A, si B gaduh dua orang ni. Jadi si C ni dia pergi kepada A, dia puji, dia kata B puji dia. Sedangkan B tak puji dia pun. Lepas tu dia pergi kepada A, dia kata dia pergi kepada A kata B puji dia. Dia pergi kat B, dia kata A puji dia. Sedangkan yang ni tak puji, yang ni pun tak puji. Tapi dia cakap macam tu. Tujuan dia apa? Ada satu maslahah yang lebih besar. Maslahah yang lebih besar apa dia? Nak perdamaikan antara dua ni. Sebab memutuskan silaturahim ni dosa yang sangat besar. Sehingga kan disebut dalam hadis disebut hadis tu, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang suka bahawa dipanjangkan umur dia dan suka diperluaskan rezeki dia dan dipanjangkan umur dia, maka hendaklah dia hubungkan silaturahim. Jadi kalau kita tengok wa'ad, janji, kebaikan daripada buat ibadat ni sangat besar, maka faham kalau kita langgar benda tu mukhalafah, buat sebaliknya, maka dia punya dosa pun besar juga. Dosa dia pun besar juga. Jadi ada tempat-tempat yang diperbolehkan untuk menjaga maslahah. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina, apa-apa pun kita tengok kena dengan kacamata syariah. Jangan tuan nak sebut sebelum ni, maknanya kita mengaji ni tolak tepi dulu. Tolak tepi apa-apa pahaman apa semua pun kita nak mengaji, kita nak kenal Islam. Tanpa kita Allahumma salli ala sayyidina, tanpa kita ada ada kaitan ataupun ada sesuatu yang menekan daripada apa yang kita ikut, daripada apa yang kita cenderung. Sama ada kita jemaah ke ataupun sebagainya, supaya kita dapat
kenal betul-betul Islam ni macam mana tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur lain. Tanpa kita menangkan kita punya jemaah dan sebagainya. Kalau kita tengok apa yang berlaku di negara kita, mulalah ada yang nak menafikan, tak boleh langsung menipu dan sebagainya. Tolong jangan benda ni ada dalam disebut oleh ulama. Ada tempat-tempat yang dibolehkan sehingga nak menafikan terus, jadi itu tak kena juga. Tak kena. Cuma tempat dia menipu tu, adakah Allah SWT, adakah tempat yang untuk nak menjaga masalah yang lebih besar ataupun tidak? Itu kena tengok. Baik. Begitu juga ribah. Ribah ada tempat-tempat yang dibolehkan. Istisna akan ada disebut Imam Nawawi, kalau tak silap dalam Sahih Muslim datangkan 6 tempat. Dalam penawar bagi hati pun sebut ada 6 tempat yang diperbolehkan untuk kita ribah. Antaranya minta fatwa ataupun dizalimi, kita pergi report bagi tahu aku kena ni sekian. Jadi disebut apa kejahatan yang orang tu buat. Orang yang mujahir, dia menjaharkan dia punya maksiat dia. Allah tutup maksiat yang dia lakukan, tapi dia bangun pada waktu pagi, dia sebarkan pada orang maksiat yang dia buat. Ini yang banyak berlaku pada hari ini dengan adanya media sosial ini. Dia buat maksiat, kemudian dia cerita kat orang, ataupun dia buat live dan sebagainya. Buat maksiat, dia pergi main perempuan ke, main lelaki ke, dia mencuri ke, buat macam-macam dan dia cerita sebut dalam tu. Tapi orang kata cara baru. Kalau dulu cerita kat kawan-kawan, ini cerita dengan, kita kata, lebih luas tempat penyebaran dia tu. Sangat-sangat bahaya. Sebab mereka dah simpan apa yang kita tulis, apa yang kita sebarkan, itu disimpan, kemudian diulang. Nanti datang tiap-tiap tahun dia ulang. Kalau setakat dulu sebelum ni dengan kawan-kawan tu, kalau dia cerita, dah lah cerita tu sampai kat orang lain. Kalau tak cerita, tak sampai. Dan orang tu mati, habislah. Kalau hak cawan dia cerita tu mati, habislah sampai situ kan. Tak tersebar luas, jauh. Tapi hari ni dalam Facebook, kita duk guna tu, ingat apa yang kita buat semua tu, yang kita tulis dan sebagainya, semua tu ada, dia duk simpan. Jadi sini tak sebutlah tempat-tempat tu. Antaranya jarah wa ta'dil dalam ilmu hadis. Sebab itulah kita mengaji hadis, sebut orang ni sayyul hifz. Orang ni peringatan dia teruk. Dia ni muttaham bil kadhib, contohnya muttaham bil fisq ataupun muttaham bil bid'ah dan sebagainya. Dia ni kadzab. Lepas tu dia ni rukun min arkanil kadhib. Nak kata teruk kan tu. Ni rukun daripada rukun-rukun menipu. Tu memang teruk lah tu. Jadi nak tahu, sebab nak jaga masalah ni, masalah agama. Masalah agama, masalah yang pertama sekali kita nak jaga, maksud yang pertama kita nak jaga tu adalah agama tu. Jadi sebab kita nak tahu riwayat tu daripada siapa, kita nak tahulah, jadi perlu pada benda tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu ribah. Lepas tu dalam satu hadis Nabi SAW, salah satu cara pengajian Nabi tanya sahabat-sahabat dia, atadruna mal ghibah? Adakah kamu tahu apa itu ribah? Banyak kadang-kadang Nabi tanya sahabat, apa ribah? Lepas tu tunggu sahabat rad balik. Maksudnya sahabat sebut apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ni kadang-kadang Nabi bagi tamsil, buat misal, perumpamaan. Itu salah satu uslub yang Nabi SAW gunakan dalam ta'lim sahabat-sahabat dia. Jadi salah satunya pertanyaan, buat soal. Jadi Nabi tanya, kamu tahu tak apa itu ribah? Lalu sahabat kata, zikruka akhaka bima yakrah, iaitu sebut oleh kamu akan saudara kamu dengan apa yang dia benci, dengan perkara yang ia benci. Lepas tu sahabat tanya balik, qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul?
Jadi dia tanya Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, macam mana kalau apa yang aku cakapkan tu pada saudara aku tu benar? Pada saudara aku tu ada apa yang aku cakapkan. Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Apa Rasulullah jawab? Sebab orang hari ni macam ni ya, dah aku cakap benda betul. Selalu cakapnya tu kan. Dah aku cakap benda betul ni sungguh tak tipu lah. Memang betul tu ribah tu. Hak tak betul tu nama dia tipu, buat cerita, reka cerita palsu. So, Rasulullah kata, "In kana fihi ma taqu," jika ada pada saudara kamu apa yang kamu katakan, faqad irtabtahu, maka kamu telah ribah dia. Kamu telah melakukan ribah. Wa illam yakun fihi ma taqu, dan jika tidak ada padanya apa yang kamu katakan, faqad fabahattahu, maka sungguh kamu telah buat cerita rekaan palsu, cerita tipu. Tak ada itu cerita tipu. Ada itu ribah. Ada tempat-tempat lah yang dibolehkan. Contohnya kita telah mesyuarat. Mesyuarat. Bila mesyuarat ni orang-orang atas lah, orang-orang yang ada jawatan. Orang-orang ada jawatan ni, maka dalam tu dia akan sebutkan benda-benda yang berlaku. Dia akan sebutkan benda-benda yang dah lepas belakang, dan mereka nak cari jalan. Nak cari jalan penyelesaian dan sebagainya. Maka dalam tu boleh diperbolehkan. Itu kadang-kadang bila kita sembang, tapi kadang susah juga kalau kita sembang, kadang-kadang orang tak tahu. Orang dia tak faham. Kadang-kadang bila orang tu dia duduk, lepas tu dia sembang, dia cari jalan untuk kita perelokkan. Macam mana kita nak elokkan si fulan ni dan sebagainya. Jadi bila orang yang tak faham, bila kita cerita kat orang tu, dia ingat dia ni duk cakap kat orang, sikit kata kat orang je. Tu payah juga bila orang tak faham. Sebabnya kadang kita nak cari penyelesaian. Maknanya ada rasa peduli kita kepada orang lain. Bila kita peduli, jadi kita akan fikirkan, kenapa orang ni tak masuk kelas? Kenapa orang ni tak turun semayang? Kenapa orang ni tak semayang? Kenapa orang ni buat macam ni? Tapi dia tak ada lah nak pergi cerita kat semua orang. Maka dia tengok ada orang-orang yang mungkin dia boleh percaya dan sebagainya. Jadi dia cerita bang ni. Tapi kadang orang tak faham, dia sangka dia ni cerita buruk kat orang untuk nampak buruk kat orang je. Bukan buruk, maknanya kita nak perelokkan hak tak elok tu. Itu pun kena kena faham jugalah. Sebab benda ni anak sebut ni, sebab benda ni berlaku pada anak sendirilah. Bukan berlaku pada orang lain. Bila kita nak bincang-bincang, nanti kadang ada orang salah sangka. Sebab kita sayang kat sahabat-sahabat, sebab tu kita tengok sahabat-sahabat. Kita tengok ni kawan ni macam ni, kawan ni macam ni. Sebab dari sudut syariahnya tak elok, dari sudut adabnya tidak cantik, tak bagus. Jadi kita pun cakap lah, pasal apa dia tu macam tu. Jadi kita nak cari jawapan kalau pun ada masalah dan sebagainya. Kalau tak kisah, buat tak tahu lah. Sahabat tu mati ke apa ke, buat tak tahu lah. Dia hanyut macam mana ke, buat tak tahu. Itu kita nama dia tak kisah. Bukan sayang. Tapi hari ni kita rasa itu satu kasih sayang. Buat tak tahu, tapi aku nak buat apa pun. Sebab tu nafsu ni biasa. Kita halang nafsu yang amarah, jadi dia rasa nak protes. Kenapa kacau aku? Ngaji-ngaji ya. Dia jadi marah. Aku dengar pula lah, macam-macam kan. Nanti dengar aku tak mau dengar. Jadi mula datang dalam diri dia dan sebagainya. Itu biasa nafsu. Jadi nafsu tu yang kita nak latih. Tak dilatih habis. Itu ribah. Kita pun boleh tengoklah dalam penawar bagi hati, tak tahu sampai dah lagi. Dekat masalah 6 kara 6 tempat yang dibolehkan ribah. Baik. Wan namimatu, dan namimah. Apa dia namimah? Namimah ni orang panggil adu domba. Melayu panggil adu domba, ataupun panggil mengacung. Setengah panggil mengacung. Bagaimana panggil apa? Selangor tu panggil apa? Batu api panggil tak? Panggil batu api. Orang tu panggil apa nak?
Mencium. Ha? Apa dia? Apa tu? Lalat hijau. Lalat hijau. Itu ni apa? Mas Rider. Mengacung. Mak Kedah pun ada kat panggil mengacung, nak pernah dengar lah. Mengacung. Tengoklah dengar mak apa mak tua tak? Mak tua tak ada. Mak saudara. Mak saudara sebut, mak menakan sebut. Duk main mengacung, sebut mengacung. Mengadu domba. Bahasa kenanya mengadu domba lah. Maknanya dia pindahkan perkataan seseorang kepada seseorang lain, tujuan dia untuk fasad, untuk membinasakan, untuk melaga-lagakan, untuk bagi gaduh dan sebagainya. Sebab tu kita ni kena cerdik ya. Kadang-kadang kita dengar perkataan orang ni, kita tahu perkataan ni, kalau kita pergi cerita kat kawan tu, jadi bergaduh lagi. Jangan nak cerita. Tapi hari ni orang, ada setengah-setengah orang, dia dengar kan ni, lagi dia pergi cerita kat orang tu. Dia tahu tak dia tu cakap macam ni kat hang. Lagi jadi bergaduh lah. Itu orang panggil mengadu domba. Lepas tu kita ni kena akil. Bila kita dengar daripada orang ni, kita tahu cerita ni kalau aku bawa pergi kat orang ni, sekali jadi bergaduh. Cuma kita tahu lah maknanya dengan dia dengan orang ni ada yang tak kena. Jadi kita cubalah cari jalan untuk ni sama-sama telefon dan sebagainya. Bukannya kita lagi buat bagi mereka lagi bertelagah. Itu namimah tu dalam tu dia kata masuk dia naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsad. Memindahkan kalam manusia sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Tujuannya apa? Ala jihatil ifsad, atas katakan sebab nak membinasakan, nak merosakkan antara manusia tu. Itu apa-apa kita nak sebut, kita kena fikirkan lah. Maknanya kata lisan tu bubuh di belakang, akal tu letak depan. Jadi al-insan tu makana lisanuhu wara'a aqlihi. Dikatakan al-insan tu makana lisanuhu wara'a aqlihi. Dikatakan insan tu adalah orang yang lisan dia di belakang akal dia. Maknanya akal dia letak depan. Ada orang akal dia duduk belakang, dia cakap dulu. Sekali dia tarik balik. Lagi dia fikir, tarik balik, minta maaf apa semua, minta maaf dan sebagainya. Nak cakap dia tak fikir, tapi lepas tu nak tarik balik. Kita ni maknanya kita ni orang biasa pun kena jaga. Orang yang ada jawatan lebih-lebih lagi kena jaga. Sebab setiap kalam dia orang tengok. Tambah-tambah kalau orang tu ulama. Ulama ni cukup bahaya. Sebab orang ambil perkataan dia, orang pegang perkataan dia. Itu kata macam tu, itu kata macam tu. Itu kena ingatlah. Kita mengajar dah ke apa ke, orang panggil ustaz ke, di apa ni balik nanti. Jadi kita punya kalam tu orang akan pegang. Itu kita kena ingat. Tak semua pun ada orang yang pegang. Jadi cukup bahaya. Kita tersilap dalam nak bagi fatwa ke apa ke, itu yang kita takut. Lepas tu wal kadhib, antara maksiat lisan lagi kadhib, menipu. Maksiat lisan lagi menipu. Apa dia menipu? Boleh tak dia? Saya buat. Kalau sidik mutabaqatul kalam ala ma huwa fi. Kalau menipu adamu mutabaqatil kalam ala lil waqi', mutabaqatul kalam lil waqi'. Kalau yang tu adamu mutabaqatil kalam lil waqi'.
Jadi menipu ni ketiadaan mutabaqah, sama percakapan yang dicakapkan bagi wakil, bagi realiti yang sebenar. Dia kata A sebenarnya B, itu menipu lah nama dia. A dan dia cakap A tapi sebenarnya B. Itu dinamakan sebagai al-kadhib, menipu. Setengah orang gurau, tapi gurau tu gurau menipu. Gurauan dia gurauan menipu. Dia keluar rumah, buat Sayyidina Umar. Dia keluar rumah, dia masuk balik, dia kata tu ada orang panggil kat depan. Tu kawan dia keluar, tak ada pun. Kena kencing. Tu menipu tu. Cumanya tak ada dosa besar sebab tak menyakitkan hati kawan. Kawan tu pun suka gelak-gelak, sama-sama bakat-bakat gelak. Tu nama dia menipu juga. Ada dalam bilik cakap kat sutuh. Tu sama orang. Ada kat mana ni, ada kat sutuh. Kawan naik sutuh. Saya cari tak ada. Cuma taklah bawa pada dosa besar sebab sama-sama suka. Sama-sama pakai-pakai duk suka, duk gelak-gelak. Tapi kalau bawa pada sakit hati orang, itu dosa besar. Itu jaga-jagalah. Sebab tu nak bergurau tidak ada masalah, tapi ingat apa Rasulullah kata, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Nabi dengan inni takkid. Lepas tu la amzahu. Lam tu pula bagi faedah nak kuat lagi. Atau nak demi sesungguhnya bahawasanya aku ni la amzahu, aku ni bergurau juga. Tapi wala aqulu illa haqqan. Aku tak berkata kecuali apa yang benar. Lepas tu gurauan Nabi gurauan yang benar. Gurauan Nabi gurauan yang benar. Ada satu tu, sebuah gurau dengan sahabat dia punya gurau tu. Dia tengah duk makan kacang, makan apa tau. Dia seorang sahabat ni fi ahad pada salah satu mata dia tu ramat, fi ahadi ainaihi ramat, ada sakit mata lah sebelah. Tu dia gurau dengan Rasulullah. Rasulullah gurau dengan dia lah. Macam mana kamu makan tu? Mata sebelah kamu sakit. Macam mana kamu makan sedangkan mata sebelah kamu sakit? Lepas tu dia kata, aku makan dengan sebelah lagi ya Rasulullah. Dia tu pandai cakap sikit, suka gurau. Itu kita sebut lah. Lepas tu Rasulullah gurau dengan orang perempuan tua tu. Dengan sahabat-sahabat yang lain lah. Pasal unta. Tu al-kadhib. Cuma Allah Sayyidina Muhammad, kadang-kadang bila satu benda tu kalam tu tak mutabaqah dengan wakil, maka dinamakan menipu. Kadang-kadang kita kata Ahmad dah kata, kita pun cakap ada. Lepas tu kawan, sebab tadi kita tengok ada, kita cakap ada, itikad kita ada, kawan tu pergi tengok kata tak ada pun Ahmad. Menipu lah. Cakap tak ada pun Ahmad. Sebab itikad kita tadi dia ada, jadi kita cakap ada, lepas tu tengok-tengok punya tak ada. Jadi tak sama kalam kita dengan wakil, tapi ni tak berdosa sebab bukan ta'ammud sengaja. Sebab kita itikad kita dia ada kat atas tadi, kita nampak dia. Macam orang tanya Ali dah kat rumah, dia kata ada. Aku nampak dia semalam, jadi dia duduk sangka ada lah. Pipi kan kata, mak dia kata Ali tak ada kat rumah. Pergi ke PKL contoh. Jadi itu tak salah. Tak salah. Maknanya tak berdosa lah. Maknanya syarat nak berdosa tu adalah sengaja. Syarat nak berdosa tu adalah sengaja. Lepas tu wal-la'ni, dan juga laknat. Duk laknat.
melaknat orang Muslim haram. Moga Allah laknat kata orang tu, melaknat tu. Oh, langkau. Wal syatmi was sabbi. Syatm ni apa? Memaki, apa dia? Memaki, mengkeji. Itulah WhatsApp. Sab punya tu juga. Dia kurang duk memaki orang, keji orang dan sebagainya. Tapi maksudnya di hadapan lah. Dia kata wal murad an yakuna sabu wa syatmu amamahu la fi ghaibatihi. Maknanya di hadapan dia. Dia maki orang tu depan-depan dia, kamu ni pam keluar dia carut dan sebagainya. Adapun kalau di belakang itu nama dia ribah. Kalau di belakang dia itu nama dia ribah ataupun buhtan. Buhtan ni tu tadi ya bahat tahu tu. Maknanya buat cerita palsu, cerita tipu. Dan juga laknat. Laknat wang saudara Sayyidina Muhammad melaknat melaknat sama saudara. Sikit laknat orang ni. Ini pun ada agak jenis ni. La'anakallah. Semua laknat ngaji bahasa Arab sikit ya, kerja dia pun laknat orang. Laknat ni kita minta dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya kita doa Allah hidayah apa semua tu, kita tu jaga hati kita. Jaga hati kita. Mungkin dia nak apa tu bahagian wa ghairiha dan selain daripada yang tersebut ni lah. Kemudian ma'asil ain, wa ma'asil ain mislu an-nazari ila an-nisa al-ajnabiyat wa nazari al-awrat wa an-nazari bil istihqari ila muslim wa an-nazari fi baitil ghaib bi ghairi izni wa ghairi dhalika. Ma'asi al-ain iaitu maksiat mata, seperti melihat kepada perempuan ajnabi. Lihat perempuan ajnabi, perempuan yang halal untuk kita nikahi. Jadi kita duk pandang, tak kiralah di mana-mana pun. Kat syawarek ke, di jalan, kat dalam televisyen ke, cerita ke dan sebagainya. Kita tengok. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk tundukkan pandangan mata. Allah Taala bukan sahaja suruh sebelah pihak, dua-dua belah pihak, lelaki dan juga perempuan. Dan Allah Ta'ala perintahkan juga untuk menjaga aurah. Tak memada dengan tutup mata, tapi suruh jaga pula. Sebab maksiat-maksiat ni mulanya daripada mata. Orang sebut apa, dari mata turun ke hati. Ialah daripada kita, sebab kita nampak satu benda tu, kita berkeinginan apa-apa pun. Bukan kata perempuan saja, benda-benda lain pun. Kita tengok benda cantik lah benda ni. Jadi mulalah nak tahu tentang benda tu. Tak kira lah handset ke,
apa-apa pun game ke, tengok kawan duk main game kan. Jadi rasa nak tahu pula kan. Ni mula rasa nak pula, ada iradah pula dan sebagainya. Jadi mula dengan mata. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan jaga mata. Dua-dua Allah sebut, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Tu qul lil mu'minin, lepas tu qul lil mu'minat. Katakanlah Muhammad, wahai Muhammad, kepada orang-orang perempuan, orang mukminah. Lepas tu mukmin saja ke, mukmin dengan mukminah saja ke yang kena jaga mata? Orang-orang lain bukan mukmin tak kena jaga mata? Tak semua sekali, sebab hukum Allah Subhanahu Wa Taala ni furuk, termasuk dengan orang Islam pun kena juga. Tapi di sini nak tunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sayangnya orang yang ambil manfaat daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala ni, siapa dia? Orang mukmin. Tak. Dia Allah sebut qul lil mu'minin. Sedangkan hukum ni bukan hanya pada orang mukmin. Allah Taala sayang, puji dia ambil peduli dengan orang-orang mukmin ni, sebut qul lil mu'minin. Suruh jaga mata, suruh jaga faraj. Begitu jugalah orang perempuan, sama-sama jaga, lelaki jaga, perempuan jaga. Bukannya maknanya perempuan tu tutup kita boleh tengok tak, ataupun kita tutup dia boleh tengok pun tidak juga. Dua-dua ada sama. Sebab tu Nabi SAW larang iyyakum wal julus bil turuqat. Nabi larang tegah daripada duduk di jalan. Jauhkan diri kamu dan daripada duduk di jalan-jalan. Sebab sahabat-sahabat dia duduk di jalan. Jadi sahabat-sahabat kata malana buddun min bajalisina natahaddatsu fiha. Nak kata tidaklah kami ni duduk ni untuk bersembang dan sebagainya. Jadi bila mereka kata macam tu kat Rasulullah cakap, kalau fa idza abaitum illa al majlis, kalau kamu enggan kecuali nak duduk di jalanan, maka kena fa'atut tariqa haqqah, bagi hak jalan tersebut. Ingatlah jalan-jalan ni ada hak. Jalan-jalan ni ada hak. Bukan untuk kita seorang, ada jalan awam, jalan umum untuk semua orang. Jalan umum untuk semua orang. Jadi dia ada hak-hak dia. Nabi suruh ghaddul basar, suruh tutup tundukkan pandangan mata. Wa kaful adza, dan kaful adza, tahan daripada menyakiti orang lain, dan juga waraddus salam, bagi salam, jawab salam, wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu salah kalau kita duduk di jalan, kita mengganggu orang. Itu satu kesalahan. Lepas tu orang-orang mereka ni bakar tayar, lepas tu tak tengah jalan. Lepas tu dia tak puas hati. Kata silmiah lah apa semua, buat benda maksiat apa. Lepas tu tutup jalan habis. Dia bakar, lepas tu letak batu kat tengah jalan, letak pokok-pokok apa semua tu. Angkatlah balik. Dah pandai-pandai letak kan. Kalau nak halang kata polis ni ke, angkat balik orang lain nak lalu. Benda hampa punya dah habis dah. Jadi tu kesalahan tu. Salah. Jalan ada hak dia. Dan wajib kita benci benda tu. Benda tu maksiat. Wa nazaril aurat, dan melihat kepada aurah. Lepas tu tentang melihat kepada perempuan ajnabi tadi, haramlah sekiranya berserta dengan qasad. Adapun tanpa qasad, seperti mana dia lihat perempuan ajnabi secara tiba-tiba, pandang-pandang ternampak perempuan, maka dia pun cepat-cepat tundukkan pandangan mata dia, maka pada isma alaih, ini pada isma bihi, dia tidak ada tak berdosa dengan sebab melihat dengan tak sengaja tu. Fa an Jarir radhiyallahu anhu qala sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil faja'ah fa amarani an asrifa basari.
Jarir ditanya Rasulullah SAW tentang pandangan mata yang kata faja'ah, tiba-tiba mana nampak ternampak, tengok dengan perempuan dan sebagainya. Maka Rasulullah perintahkan dia untuk memalingkan pandangan mata dia. Adapun yang mengatakan sekali apa panggil apa apa nak sebut tu, sekilas pandang, maknanya sekelip mata. Jangan kelip. Biar tengok lama kelip. Kelip kedua tu kelip kedua tu salah. Kalau tak kelip lagi tak apa. Kalau tak kelip lagi tak apa. Tu sesat tu. Sesat dan menyesatkan. Dah sesat menyesatkan pula. Dia tengok pandangan pertama boleh, pandangan kedua tak boleh. Ni kadang silap faham ni. Maksudnya pandangan pertama memang dalam Nabi sebut dalam kepada Sayyidina Ali dalam satu hadis, fa innalakal ula wa laysa lakas saniyah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kamu yang kedua, yang pertama tidak bagi yang kedua. Maksudnya yang pertama tu tak berdosa. Tengok-tengok ternampak. Allah. Alhamdulillah. Tengok. Tu yang tu yang pertama. Tapi yang kedua tu tu bukan. Tidak ada bagi kamu. Maknanya berdosa kalau dia tengok. Yang kali kedua tu, tengok yang kali kedua ataupun yang pandangan yang ada kosak pula tu. Tu salah. Tengok lama. Tengok lama, jangan tengok kerah. Jaga mata daripada kelip. Salah tu. Baik, wa nazaril aurat, dan melihat kepada aurah. Kata Nabi SAW, wala yanzuru rajulu ila aurati rajuli wala mar'atu ila aurati al-mar'ah. Jangan melihat lelaki kepada aurat lelaki dan perempuan pada aurat perempuan. Wa yahrumu ala dzakaril mukallaf al-mukhtar an yanzura ila aurati imra'atin ajnabiyyah wa hiya kullu badaniha. Wa yahrumu alaihi an yanzura ila ma baina surratin wa rukbati maharimihi wa amma siwahuma fayajuzu lahu nazar illa bi syarti adami syahwah. Perempuan semualah. Adapun mahram dia, maknanya selain daripada pusat dan lutut tu tak boleh dilihat. Selain daripada pusat dan lutut, maknanya kita dengan mahram kita. Dan pusat laki-laki ke perempuan ke, maka aurat pusat dengan lutut. Selain daripada tu boleh lihat, tapi dengan syarat tidak ada syahwat. Tengok ada syahwat haram juga. Walaupun tu mahram kita. Lepas tu wan nazari bil istihqar ila muslim, dan memandang dengan istihqar mandang hina kepada orang muslim. Dan memandang nazar, memandang hina kepada orang muslim. Dan wan nazar fi baitil ghaib bi ghairi izni, dan memandang dan melihat di dalam rumah orang lain dengan ketiadaan izin daripada tuan rumah. Tu ni kena jagalah, kita masuk orang, semua orang masuk dia tengok semua. Cantik ni, tengok dapak. Semua dia nak pergi tengok, setengah-setengah orang jenis macam tu ada kan. Masuk semua, tengok bilik cantik besar bilik apa semua. Kita pun tak tahu kok bini dia tukar baju ke apa semua kan. Tu jangan pandai-pandai yang duduk kan. Mana yang tuan rumah suruh duduk, situlah kita duduk. Kata duduk sini, kita duduk kat situ. Itu adab kita lah. Jaga, jangan kita duk pergi pandai-pandai masuk apa semua, tengok tandas apa, kadang kok tandas kotak ke apa ke. Tuan rumah malu. Dia jangan kita pandai-pandai. Setengah-setengah orang macam tu kan, tak mau belah-belah kampung kan. Tepi raya apa semua main-main. Lepas tu rumah tu baru pula, tak ada apa-apa lagi pun dia jalan dah.
yatajawal bil bait. Tanpa izin. Minta ni lu apa nak apa ni boleh tengok dah rumah apa semua. Tak izin kata. Kalau tak ada halangan nak tengok saya rumah jalan apa semua. Dia kata boleh lah. Nak ni tandah, nak pinjam tandah orang kata. Guna tandah. Itu semua ada. Jangan duk tengok intai apa semua. Lagi ikut terpandang benda-benda yang tuan rumah, dia jadi tuan rumah tak suka. Dia jadi tuan rumah tak suka. Sebab tu setengah-setengah orang kan, kalau kat kampung-kampung kan duk ketuk pak tak buka. Pak tak buka. Lepas tu dia ada sliding door. TV. Kita tengok. Ni pun kita buat lah, tapi bila kita mengaji kita tahu salah. Banyak macam tu. Itu salah tu tengok. Boleh jadi ada orang kot dalam tu dia tengah duduk tidur ke, dia tidur telanjang ke apa kat dalam tu kan kita nak tahu. Lepas tu kita dah nampak dah. Dia ternampak apa yang kita ternampak, apa yang dia tak suka dilihat. Apa benda yang dia tak suka dilihat benda tu. Sama ada diri dia ataupun benda lain. Banyak kadang-kadang lalu benda tu berlaku dalam masyarakat kita. Jadi tegaklah. Jangan duk tengok. Kita dengan keluarga pun tengok orang apa santai buat apa. Lagi ikut orang pandai-pandai kita main lah dengan keluarga, mungkin dengan ayah, dengan mak. Ada orang terbuat macam tu. Jadi kita pandai-pandai lah. Jangan mak haram. Jadi tengok apa-apa sat ikut terpandang orang dia tak pakai baju ke apa kat dalam tu. Kita pun pandai-pandai lah buat ni kan ayat. Nak elak daripada benda tu tak boleh, salah. Cuma bagi tahu. Itu tak boleh. Itu kadang-kadang geram sikit lah kadang duk jenis. Duk tengok-tengok kat pintu semua duk ni. Kena jagalah. Wan nazar fi baitil ghaibi ghairi idni wa ghairi zalika, dan selain daripada itu. Sebab tu dalam hadis pun Nabi sebut bila masuk kita pergi rumah orang, apa dia? Nabi ketuk apa ni panggil salam, bagi salam dulu nak tak ingat. Nabi duduk di tepi. Ketuk duduk di tepi. Tu tanya aliju, bolehkah aku masuk? Dalam hadis tu nak tak ingat. Dalam mustawa 2 lu ngaji hadis tu. Tepi maknanya tengok pintu dia. Ada orang bila dia buka pintu, kalau kita duduk belah kanan, dia buka ke sini, maka kita nampak dalam rumah dia. Maka kita duduk sebelah ni. Supaya bila dia buka, kita kat sini kita tak ternampak dalam rumah dia. Sebab takut bila dia buka ternampak ada anak dia, isteri dia tak tutup aurat dan sebagainya. Dia pun kita kena bijak jangan duduk tu pak tunggu depan pintu. Dia buka habis nampak semua dalam. Jadi ketuk tepi. Itu adab dalam kita mengunjungi rumah orang. Itu kelebihan bagi orang yang mengaji bila dia berziarah. Ziarah tu satu sunnah, satu ibadat. Kita niatkan kita buat ikut sunnah Nabi SAW, ziarah nak rapatkan silaturahim, dan kita niat nak ikut pula sunnah-sunnah Nabi yang ada. Keluar rumah, masuk rumah dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ghairi zalika. Fatu ma'atil udhun. Itu kita sambung nanti.